Hai, Assalamualaikum and welcome to Pika Storyteller Channel. Pika nak ucapkan terima kasih pada korang yang sudi untuk klik pada video kali ini. Dan seperti biasa, pada yang baru sahaja datang ke channel ni, jangan lupa untuk terus tekan butang subscribe di bawah. Dan juga follow Pika di Instagram Pika Storyteller. Dan sekiranya dekat sini korang semua ni adalah kisah seram yang nak kongsikan dekat Pika, bolehlah terus hantar juga kepada email Pika yang Pika letakkan di description di bawah. Jadi, untuk video kali ini, Pika akan kongsikan tentang 2 kisah seram yang dikongsikan oleh subscribers Pika. Jadi, tanpa kita buang masa, jom kita mulakan dengan kisah yang pertama. Bagi kisah yang pertama ni sebenarnya dikongsikan oleh Samsul, bukan nama sebenar, sebab dia minta untuk Pika rahsiakan nama dia. Cerita Samsul ni macam ni. Samsul ni dia memang dah lama merantau, dah 5 tahun dia merantau dan dia ni menetap dekat sebuah apartmen di Petaling Jaya. Dekat dalam apartmen tu ada 2 lagi orang housemate dia ataupun kawan dia. Seorang ni bekerja sebagai pemandu lori yang selalu sangat outstation dan lagi seorang kawan dia ni pula memang kerja shift. Jadi memang selalu tak ada jugalah pada waktu malam ni. So basically dekat sini memang Samsul ni selalu berada keseorangan lah dekat rumah dia, dekat dalam apartmen tu. Mengikut Samsul ni, memang dia ni sangat suka mendengar cerita seram ataupun tengok filem seram ataupun baca kisah-kisah seram. Memang tu adalah benda yang dia paling suka. Walaupun mengikut Samsul ni, dia ni bukanlah jenis yang berani sangat. Tapi memang dah hobi dia nak buat macam mana kan. Jadi dia memang sukalah tengok channel Pika Storyteller dan juga beberapa channel yang lain lah yang seram-seram tu memang dia suka sangat. Nak dijadikan cerita, bulan 2 tahun lepas, tahun 2021, dia ni putus tunang. Jadi selepas dia putus tunang tu, dia kata dia memang selalu keresahan sampaikan pada waktu malam dia jadi susah sangat nak tidur. Sebab dia kata bila setiap kali nak terlelap je, dia akan teringat sedih. Lepas tu tak boleh nak tidur. Kan? Jadi memang kesianlah dekat Samsul ni kan. Jadi dah bila alang-alang selalu tak boleh nak tidur malam tu, so benda yang dia suka buat adalah dia suka on laptop. Lepas tu dia tengoklah kisah-kisah seram semua kan, filem-filem seram ni. Dan dia pun melayanlah sampailah kadang-kadang dia selalu tertidur depan laptop ni. Masa 2-3 bulan yang pertama dia duduk tengok kisah-kisah seram tu kan, tak ada benda pelik pun yang berlaku. Tak ada sebarang gangguan misteri pun yang berlaku dekat rumah tu. Lagipun kan dia dah lama menetap dekat rumah tu, dah 5 tahun kan. Memang tak ada langsung kejadian seram ni. Tetapi ada satu benda ni yang membuatkan lama kelamaan si Samsul ni dia rasakan ada sesuatu yang mengganggu dia dekat dalam rumah tu. Antara gangguan terawal yang dia dapat rasakan ialah pada waktu malam dia dapat dengarkan seperti orang berjalan tau dekat kawasan ruang tamu dia ni. Sedangkan pada masa tu dia seorang. Kawan dia kan tak ada dekat rumah. Dia seorang, tapi siapa pula yang berjalan dekat kawasan ruang tamu tu? So, sesekali dia akan cubalah untuk jenguk kan, untuk intai siapa pula dekat ruang tamu tu kan. Tapi bila dia intai, tak ada orang pun. Tapi bunyi tapak kaki macam ada orang dekat luar, dekat ruang tamu tu. Mula-mula ingatkan gangguan tu macam tu je, tapi lama kelamaan gangguan tu bertambah. Daripada dengar bunyi macam tapak kaki orang tu, kepada lampu dalam rumah tu akan on, off ataupun terbuka dan tertutup dengan sendirinya. Kemudian sesekali ada juga dia terdengar seperti bunyi orang buka paip dekat sink tu. Tapi bila dia pergi tengok, tak ada air walaupun setitik pun yang keluar daripada sink tu, daripada paip tu kan. Jadi memang pelik lah kenapa ada bunyi air sedangkan air tak menitik pun. Cuma ada gangguan macam tu lah. So mula-mulanya dia bagi tahu lah dekat kawan-kawan dia ni yang lagi 2 orang tu kan. Dia katalah ada gangguan lah dekat rumah kita ni. Pelik lah, ada dengar bunyi orang berjalan, ada bunyi air kan. Lepas tu ada bunyi, lepas tu ada lampu tutup buka sendiri dekat dalam rumah tu. Dia bagi tahu lah benda tu dekat kawan-kawan dia kan. So kawan dia lagi 2 orang tu kata mustahil lah, sebab kita kan dah lama duduk rumah ni, dah 5 tahun duduk rumah tu, tak ada gangguan pun. Tapi kenapa baru sekarang gangguan tu nak muncul? So dekat sini Samsul pun macam mungkin mainan perasaan je lah kot. So dia pun cubalah untuk abaikan benda-benda gangguan misteri yang berlaku dekat dia dekat dalam rumah tu. Lagipun kata Samsul ni, kejadian seram tu tak adalah berlaku sepanjang masa, tak adalah tiap-tiap hari gangguan tu ada. Gangguan tu selalunya ada dalam 2-3 kali ataupun 3-4 kali macam tu je dalam masa seminggu. So mula-mula memang dia cuba untuk abaikan je lah. Tadi Pika cakap mula-mula dia abaikan kan kejadian seram yang berlaku dekat dia tu. Sampailah ada satu kejadian seram ni yang membuatkan dia rasa macam memang sah. Rumah ni memang ada something. Kejadian tu berlaku bulan 12 tahun lepas. Masa tu musim banjir. Dan dia kata juga masa banjir tu tiba-tiba
rumah dia dengan kawasan sekeliling ni blackout. Jadi korang boleh bayangkan je lah macam mana gelapnya keadaan pada masa tu. Jadi Samsul ni bila dah gelap kan, dia pun ambil lah nak on lah flashlight dekat handphone dia tu. So bila dia cuba untuk buka on lampu flashlight dekat handphone dia tu, sekali tangan dia ni ditepis oleh sesuatu. Sampaikan handphone dia tu terjatuh ke atas lantai. Masa ni kata Samsul, dia dah mula rasa meremang sangat-sangat dan memang semua bulu roma dia berdiri tau. Sebab memang dia dapat rasakan benda tu tepis tangan dia ni. Jadi masa tu walaupun ketakutan dengan dia tak nampak siapa sebenarnya tepis tangan dia tu, dia pun terus berlari. Dia ambil handphone dia tu tadi, lepas tu dia pun terus berlari keluar daripada bilik dia tu. Dan dia capailah helmet dengan kunci motor. Sebab dia baru teringat kunci kereta ada, tapi ada dalam bilik. Takkanlah dia nak patah balik semula ke bilik dia kan. Memang dia tak berani lah. Lepas tu masa ni kan dia memang tekad, okay, dia ambil kunci motor dengan helmet dia tadi. Dia terus keluar daripada rumah dia. Dia turun. Lepas tu dia pun pergilah, sanggup meredah hujan ni tau. Sebab masa tu hujan kan. Dia sanggup meredah hujan ni untuk pergi ke office dia. Lagipun kata dia memang ada kawan dia yang kerja malam, yang ada shift malam kan dekat office. So dia pergilah dekat office dia tu. Sebab jarak office dia pun dalam 10 minit macam tu je. So bila dia sampai sana, memang adalah kawan dia dekat office tu kan. Jadi dia orang ni pun tidurlah dekat office tu. Bila pagi esoknya, barulah dia ni patah balik semula ke rumah dia. Dan bila dia masuk dalam rumah tu kan, dia tengok semua. Alhamdulillah tak ada apa-apa gangguan. Lagipun pada masa tu kan waktu siang kan. So selepas daripada kejadian tu, dia pun ceritakanlah apa yang berlaku dekat dia tu dekat mak dia. Sebab kata dia dengan mak dia ni tak pernah berahsia. So dia ceritakanlah kan apa gangguan yang berlaku dekat dia semua. So mak dia pun ajaklah dia untuk pergi berubatlah dengan seorang ustaz ni. So bila ustaz tu tengok semua, ustaz tu kata sebenarnya dia ni jenis lemah semangat. Lagipun dia kan baru lepas putus tunang. So benda tu banyak efek pada dia punya emosi semualah, memang akan terganggu. Dan lagi satu pula sebab hobi dia. Maksudnya benda ni semua berkait lah. Dia suka tengok kisah-kisah seram. Sebelum tidur malam tengok kisah seram. Lepas tu dia pula putus tunang, heartbroken kan. Jadi benda tu yang lagi menyebabkan dia punya, apa ni orang kata, lagi lemah semangat lah, senang cerita kan. Jadi sebab tu lah ustaz tu kata, kalau boleh elakkanlah daripada tengok kisah-kisah seram ke apa, sampailah dia ni betul-betul pulih. Lagi satu pesanan ustaz tu juga, sebenarnya benda-benda ni, makhluk-makhluk tu semua ada je sekeliling kita ni, cuma kita ni tak nampak. Jadi mungkin disebabkan dia suka sangat dengan kisah-kisah seram ni semua, benda tu lagilah menarik. Faham kan? Macam magnet gitu. Kena pula dekat orang yang lemah semangat. So sekarang dia kata memang tak ada dah gangguan tu semua. Cumanya dia ni jadi trauma tau. Macam especially kalau setiap kali kalau blackout kan, tiba-tiba lampu tak ada, dia akan trauma balik. Dia akan ingat balik kisah-kisah seram yang berlaku dekat dia, yang orang tepis tolak dia semua tu. Jadi, kisah Samsul, kisah pertama tadi dah pun habis. Sekarang kita akan sambung balik ke kisah yang kedua yang akan Pika ceritakan. Untuk kisah yang kedua ni berlaku di Rantau Panjang dan kejadian ni berlaku dekat seorang lelaki bernama Wan. Kata Wan ni, kerja dia adalah untuk mengambil sayur dekat kawasan Rantau Panjang dan lepas tu hantar ke pasar wakaf Cik Yeh. Kebiasaannya memang kerja dia adalah untuk ambil sayur dekat Rantau Panjang untuk hantar ke pasar wakaf Cik Yeh tu. Biasanya memang dia selalu buat berdua, dia dengan lagi seorang kawan dia ni. Dan memang selalunya kalau pergi ambil sayur ni waktu malam lah, dalam pukul 12, pukul 1 macam tu kan. Sebab kan biasanya pasar kan buka awal pagi lah. Jadi dia ambil sayur waktu malam, hantar ke pasar wakaf Cik Yeh. Esok pagi tu orang berniaga lah kan sayur tu semua. Kebiasaannya memang dia pergi berdua tau dengan kawan dia. Tetapi nak dijadikan cerita, pada satu hari tu kawan dia ni demam. So nak tak nak dia terpaksa lah pergi ambil sayur tu seorang-seorang. Masa tu jam menunjukkan pukul 12.30 malam. So nak tak nak dia terpaksa lah pergi ambil sayur tu seorang-seorang tau. Jadi bila dia pergi ambil sayur tu, masa tu tiba-tiba bila sampai je dekat Rantau Panjang ni, tiba-tiba perut pula rasa memulas, rasa macam sakit perut sangat-sangat. So nak tak nak terpaksalah dia ni cari toilet yang berdekatan.
dekat kawasan tu. Korang bayangkan pukul 12 malam manalah nak cari toilet kan, sama ada dekat stesen minyak tak pun mungkin dekat masjid. Jadi nak tak nak pada masa tu dia kata ada satu masjid ni berdekatan. Dia kata masjid tu masjid lama dekat kawasan Rantau Panjang tu. Pika pun tak pasti masjid mana, tapi kata Wan ni tu adalah masjid lama. So dia pun pergilah dekat masjid tu untuk membuang hajat. Bila si Wan ni masuk dekat dalam tandas tu kan, masa bila dia nak membuang hajat tu, sekali lampu dekat kawasan tu tutup buka dengan sendiri. Dan lagi satu pula, dia dapat dengar bunyi macam ada orang buka air tau. Sedangkan dekat masjid lama tu, Wan ni pasti yang dia seorang je ada dekat kawasan tu. Menurut Wan lagi, selain daripada gangguan macam lampu tutup dengan terbuka sendiri, lepas tu bunyi macam ada orang pasang tutup buka air dekat luar kan, ada lagi gangguan lain tau yang berlaku dekat Wan ni, iaitu tiba-tiba pintu bilik air dia tu diketuk-ketuk. Beberapa kali jugalah. Dan lagi menyeramkan, masa tu jugalah dia dapat dengar bunyi macam orang menangis tau. Orang perempuan menangis. Bunyi dia macam sayup-sayup jauh je. Dan selalunya orang kata, ni Pika tak tahu ni orang kata, petua orang dulu, dia cakap kalau bunyi tangisan tu jauh, maksudnya benda tu dekat. Tapi kalau bunyi benda tu dekat, maksudnya dia jauh. Macam tu lah, dia macam terbalik kan. Dan masa ni Wan ni dia memang pasti yang benda tu sebenarnya dekat sangat dengan dia tau. Sesekali dia dapat dengar juga gangguan lain, iaitu bunyi macam ada orang baling pasir daripada atas. Sampai macam tu sekali dia punya gangguan tu. So Wan ni nak tak nak dia cuba untuk mempercepatkan lah proses membuang dia ni. Cuci mana sempat je lah kan. So bila dah habis cuci semua tu, Wan ni pun teruslah berlari keluar. Pika boleh bayangkan lah keadaan dia macam mana masa tu kan. Dia punya kalut tu, dia berlari keluar daripada toilet tu. Dan ada lagi satu benda yang memang sangat-sangat mengejutkan si Wan ni lah. Sebab bila dia berlari keluar, sekali dia nampak benda tu bertenggek dekat atas van dia ni. Menurut si Wan, benda yang dia nampak yang bertenggek dekat atas van dia tu, rambut dia panjang sangat, macam dah berbulan tak mandi. Dan lagi satu, baju putih yang dipakai tu pula macam baju yang sangat buruk, koyak-koyak macam tu. Jadi disebabkan takut sangat dengan benda yang dia tengok dekat depan, dia terkejut sebenarnya si Wan ni. Bila dah terkejut sangat tu, dia terus pengsan tau dekat situ. Selepas daripada dia sedar daripada pengsan tu, dia tengok jam lebih kurang dalam pukul 4 pagi macam tu. Jadi bila dia bangun kan, dia teruslah pergi masuk dalam van dia tu. Lepas tu dia start belah lah kan, nak cuba untuk belah daripada tempat tu. Dan masa ni lah dia ingatkan benda tu dah tak ada tau. Makhluk tu dah tak ada. Tapi rupa-rupanya sangkaan dia meleset. Sebab sebenarnya makhluk tu ada bersama dengan Wan dekat dalam van dia tu. Benda tu follow Wan balik sampai ke rumah. Jadi macam mana si Wan ni pasti yang benda tu sebenarnya ikut dia sampai ke rumah. Mengikut si Wan ni, masa tu bila dia tengah duk memandu dalam van dia tu kan, dia dapat bau satu benda yang sangat-sangat busuk, bau macam bangkai macam tu. Dan bila dia tengok dekat side mirror dia kan, dekat cermin tu, dia boleh nampak lah kelibat makhluk tu bentuk macam perempuan, rambut panjang, muka buruk macam tu. Tapi tak berapa nak jelas sangat lah. Biasalah kan, tak ada dah nampak clear sangat, nampak macam blur-blur gitu. Tapi dia tahulah benda tu ada dekat bahagian belakang tu. Tapi Wan ni dia buat tak tahu je tau. Dia pun terus memecut dan sampailah ke rumah. Dan keesokannya dia demam selama beberapa hari disebabkan oleh dia terkejut dengan kejadian yang menimpa dekat dia tu. Mengikut si Wan lagi, selain daripada demam, ambil masa jugalah untuk dia ni memang pulih daripada benda yang berlaku dekat dia tu, pulih sepenuhnya. Sebab dia jadi macam lemah semangat lah kan. So memang beberapa hari juga proses untuk pulihkan dia. Dan ayah dia juga jual van tu, sebab katanya memang sangat susah untuk pulihkan. Mungkin macam benda tu dah suka dekat van tu ke, macam tu lah kot. Dan dengar cerita juga, mengikut si Wan ni, dia dengar cerita van tu sebenarnya dah beberapa kali tukar pemilik. Sebab kebanyakan pemilik ni tak tahan, sebab memang ada juga gangguan tu. Jadi kat sini Pika rasakan yang mungkin makhluk tu suka Wan, dan lagi satu mungkin dia suka dekat van tu kot. That's why lah van tu sampai sekarang tak tahulah dekat mana. Cumanya memang pemilik selalu bertukar-tukar lah orang jual van tu kan. Sebab yelah benda tu duduk kat belakang kan. Kalau Pika pun Pika akan jual juga. So, macam mana dengan kisah yang Pika ceritakan pada malam ni, pada video kali ni? Kisah pertama adalah kisah Samsul dan kisah yang kedua adalah kisah si Wan tu. Apapun pendapat korang, bolehlah korang tinggalkan dekat komen di bawah. Dan seperti biasa, itu sahajalah video Pika untuk kali ini. Kita jumpa lagi in my next video. Dan seperti biasa sebelum tu kan,
tekanlah butang subscribe dan juga tekan butang loceng supaya setiap kali kalau Pika keluarkan video baru, korang akan terus dapat notification daripada Pika Storyteller Channel. Dan follow Pika juga dekat Instagram Pika Storyteller. And itu sahaja video Pika. So see you soon. Bye.